أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Yang dihormati saudara pimpinan majelis kita pada malam ini, dan seterusnya kepada seluruh saf kepimpinan daripada ikhwah dan juga akhwat yang dirahmati Allah sekalian, dan seterusnya pada semua yang hadir, dan tidak lupa sahabat karib saya Ustaz Anha Opir yang turut bersama dengan majlis kita pada malam ini. Sekian lama saya tak berjumpa dengan beliau, tiba-tiba ditakdir Allah bertemu di Bintulu. Nasib baik tiket dia tu tidak saya check tadi. Ada kawan ni dia bagi nombor booking untuk saya ambil tiket saya di airport. Saya masukkan nombor tu, keluar Anha Opir. Saudara dan hormati sekalian, syukur kepada Allah pada malam ini kita dapat bertemu dalam satu majlis yang sangat bermakna kepada kita semua sebagai abna'ul harakah, sebagai anggota gerakan Islam ini. Dalam kesempatan ringkas yang diberikan sekitar setengah jam, tak termasuk waktu kecederaan, dalam masa setengah jam ini, apa yang boleh saya sebut ialah perkara yang penting yang perlu difahami dan diinsafi oleh setiap dari kalangan kita, ialah membetulkan ta'rif, membetulkan definisi, memurnikan definisi penyertaan kita dengan PAS ataupun kebersamaan kita dengan PAS. Dalam bahasa yang popular, yang malah menjadi tajuk kitab yang ditulis oleh Ustaz Fathiyaka, Mada yani intimai lil Islam. Apa artinya saya menganut Islam? Untuk malam ini kita tukar sikit, apa artinya saya menyertai PAS? Apabila kita salah dalam memberikan takrif penyertaan kita,
maka salahlah perjuangan kita. Tak betul dan tak benarlah perjuangan kita. Dia bergantung kepada ta'rif itu. Dia bergantung kepada bagaimana kita memahami penyertaan itu. Yang pertama. Tapi sebelum masuk yang pertama ni, dia ada intro. Dia ada muqaddimah. Dan muqaddimah inilah yang paling penting. Iaitu kita mesti terlebih dahulu memahami apa itu PAS. Sebelum kita memahami dan mentarifkan dengan tepat penyertaan kita dengan Parti Islam Sebelah Syekh PAS, kita terlebih dahulu mesti faham apa itu PAS. Saya sengaja timbulkan perkara ini kerana masih ramai dari kalangan kita yang salah tarif. Apa penting ditarif? Kita bukan ahli akademik, kita bukan nak buat tesis, kita bukan nak apa penting tarif. Secara tarif inilah sebenarnya yang menentukan sikap kita, tindakan kita, permulaan kita dan akhir kita betul ataupun salah. Dia bergantung kepada tarif. Bagaimana kita mengenali PAS itu? Sebagai contoh, sebagai analogi yang perlu biasa kita dengar pimpinan kita sebut. Kalau kita tidak memahaminya, tak mengertinya, maka kita tidak boleh nak mengenali artinya yang sebenar. Contoh, orang buta nak meneka tentang seekor gajah ataupun nak mentarifkan seekor gajah. Jika sekiranya dia salah, maka salahlah definisi gajah bagi si buta itu. Umpamanya seorang buta, dia pergi pegang gajah, dipegang di bahagian ekor. Dia pegang ekor. Oh, dia kata gajah ni rupa-rupanya macam tali je. Orang dia kata gajah ni besar, garang. Tak adalah, macam tali je. Datang sebuta lain pula, dia pegang di bahagian telinga. Ni ke gajah? Dia pegang di bahagian telinga. Tak adalah hebat mana, macam daun keladi je. Masing-masing membuat tarif. Yang pegang bahagian kaki, oh ini macam kayu 4x1, 4x4. Dia punya tiang, macam tiang. Akhirnya semua itu salah memahami apa arti gajah. Begitu juga dengan PAS. Dan PAS itu bukan gajah. Cuma maksud saya ialah apabila kita salah menafsirkan apa itu PAS, akhirnya nanti kita akan salah hala tuju perjuangan kita. Sebab kita menyertai PAS ini untuk berjuang, bukan kita menyertai PAS ini untuk main-main. Kalau nak bermain, baik masuk futsal game ataupun mana-mana badan yang lain. PAS bukan kita nak enjoy. Dia bukan parti MLM, multi level marketing, untuk kita mencari imbuhan duniawi, ataupun dia juga bukan satu kelab kebajikan untuk kita hanya menghabiskan masa di hujung minggu membuat kebajikan daripada lebihan keuangan dan rezeki yang dikurniakan Allah kepada kita. Ini tarif. Kalau orang salah tarif tentang PAS, maka salahlah tindakannya. Saudara, jadi soalannya ialah apa itu PAS? Saya tanya 100 orang, maka kita akan dapat 100 jawapan. Ada kata PAS itu gerakan Islam, ada kata PAS parti politik, ada kata PAS adalah sebuah badan yang menyertai politik, dalam masa yang sama dia adalah gerakan sosial. Ada kata macam-macam, sama je dengan UMNO, sama je dengan PKR, sama je dengan parti-parti politik yang lain. So apa sebenarnya PAS? Apabila kita dapat jawapan itu, baru kita boleh memurnikan kenapa kita menyertai PAS. Baik. Bagi menjawab persoalan itu, apakah Parti Islam Sebelah Syekh PAS? Ada orang dia mentarifkan PAS itu sebagai parti politik sebab dia menyertai politik. Setuju tak?
Siapa boleh bersetuju bahawa PAS itu adalah parti politik? Bahagiannya ya soalan. Soalan berangkat. Kalau PAS parti politik, UMNO parti politik. Pasal Pertahanan Agama. DAP parti politik. Berapa tahun DAP? MCA parti politik, MIC parti politik. Kita parti politik. Bukan kita. Parti yang ditubuhkan oleh Zaid Ibrahim. Parti kita. Parti politik. Jadi kalau PAS parti politik, maka apa beza? Apa special kita menyertai PAS? Itu simple untuk kita jawab. Saudara, ringkasnya tarikh yang saya nak sebut ialah PAS ini adalah sebuah gerakan Islam yang merangkumi seluruh aspek perjuangan yang wajib ke atas umat Islam, termasuklah siasat, tarbiyah, dan dakwah. Itu 3 package yang telah 3 perkara yang diletakkan dalam satu package yang telah disebut oleh Datuk Seri Presiden berulang kali dalam ucap dasarnya. PAS adalah sebuah parti yang menepati gerakan Islam, harakat Islamnya. Kita panggil parti itu dari segi bahasa lah. Bahasa kita orang Melayu, tafsir perkataan Hizbullah, Hizbullah ataupun kumpulan, jamaah, harakah, samalah. Tapi peranannya ialah untuk gerakan Islam, untuk menggerak dan memperjuangkan Islam di atas tanah air kita. Lalu dia bergerak di atas 3 elemen utama. Yang pertama ialah dakwah, yang kedua ialah tarbiyah, dan yang ketiga ialah siasah. Tak boleh pisah antara satu daripada 3 ini. Kalau kita kata PAS ini hanya siasah, politik saja, tidak ada tarbiyah dan tidak ada dakwah, maka kita salah menafsirkan PAS. Dan apabila salah tafsir, ini yang berlaku masalah dalam jemaah kita ini. Antara masalah besar yang berlaku dalam jemaah kita ini ialah apabila sebahagian menafsirkan PAS itu sebagai parti politik. Apabila ditafsir sebagai PAS, ditafsir PAS sebagai parti politik, maka orientasinya hanyalah terhenti di atas strategi politik. Gerak kerjanya hanya terhenti di atas kepentingan politik. Lalu dia tak peduli soal pentarbiahan, dan dia tidak menghirau soal dakwah. Yang penting macam mana kita nak menang, dapat kursi banyak sampai ke Putrajaya, dan akhirnya kita memerintah. Stop setakat itu. Kalau itu cita-cita politik. Tapi kalau kita gandeng ataupun kita combine antara 3 elemen tadi, maka kemenangan itu bukan terhenti setakat kita boleh memerintah, kita boleh menjadi majority ataupun mendapat two-third majority dalam pembentukan kerajaan di negara kita. Tetapi lebih jauh daripada itu nanti ialah kita mampu untuk mengisi kemenangan dan membawa kemenangan itu ke arah mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barulah tak timbul isu kita tak nak melaksanakan syariat, tak nak melaksanakan hukum Allah dan seumpamanya, sebab kita memahami bahawa perjuangan kita adalah sebuah gerakan Islam untuk mendaulatkan syariat Allah. Cita-cita kita yang paling tinggi untuk meninggikan kalimah Allah. Li'ala kalimatillahi hiyal ulia. Baru kita namanya pejuang. Seorang sahabat dia mari jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghna, wal-rajul yuqatilu lil yuzkar, wal-rajulu yuqatilu liyura makan, wa fi riwayatin yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ghadban. Faman fi sabilillah ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah,
Ada orang berjuang untuk dapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Ada orang berjuang untuk menunjukkan dirinya, menampilkan dirinya supaya dilihat hebat, berketerampilan, berada di saf hadapan, berani. Ada orang berjuang supaya namanya disebut-sebut. Inilah tokoh kita, inilah pejuang kita, inilah pemimpin kita, inilah pengasas, inilah supaya namanya disebut, direkodkan, diletak di pelak-pelak perasmian dan seumpamanya. Ada orang berjuang dalam satu riwayat yang lain kerana nak tunjuk berani. Dia berjuang nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia berani. Ada yang berjuang untuk dapatkan perlindungan. Oleh kerana dilihat Islam semakin menang, makin mendapat tempat di hati rakyat, maka lebih baik aku sokong awal-awal. Untung-untung nanti aku selamat. Kalau aku tak sokong, nanti Islam menang, mungkin aku akan diambil tindakan. Untuk dapat perlindungan, lalu disokong perjuangan Islam. Ada orang berjuang kerana benci, kerana marah. Benci sungguh dia kepada musuh. Dendam kepada musuh. Dendam kepada musuh. Dia berjuang kerana nak balas dendam. Inilah peluang, inilah turning point untuk dia bertindak ke atas musuh yang selama ini telah mengambil pelbagai tindakan ataupun ancaman ke atas diri. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai orang berjuang begitu dan begini alasan dan tujuannya, faman fi sabilillah, siapa dia yang betul-betul berjuang di jalan Allah? Siapa dia pejuang di jalan Allah? Lalu Nabi SAW menjawab, mereka yang meninggikan kalimah Allah, yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, itulah mereka yang berjuang di jalan Allah. Yang lain semua terkeluar daripada senarai pejuang agama Allah. Tujuan lain, hasrat lain, objektif yang lain, ataupun memahami parti ini sebagai sebuah parti politik untuk mendapat kerusi dalam pilihan rakyat, maka berhenti setakat itu, maka kita bukan pejuang agama Allah. Sebab dia tak sampai ke peringkat li'ala kalimatillahi hiyal ulya. Kalau setakat nak menang kerusi banyak, UMNO boleh menang kerusi banyak. Kalau setakat nak menang kerusi banyak, PBB boleh menang kerusi banyak. Jadi hasrat kita menyertai PAS ini, kita mesti faham, bergantung kepada bagaimana kita mentakrifkan PAS sebagai sebuah parti politik, atau gerakan Islam, ataupun gerakan maksa, ataupun selainnya. Apabila kita sebut PAS sebagai sebuah gerakan Islam, maka dia merangkumi semua. Dia merangkumi semua. Politik sebahagian daripada tugasan Islam. Politik sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kita tak boleh pisah. Bukan makna bila kita sebut gerakan Islam, kita bukan parti politik lah. Maka kita kena bergerak dari masjid ke masjid, surau ke surau, markas ke markas, galah guyup, dan bertemu dari pintu-pintu, ajak sembahyang, puasa, haji, zakat, zikir. Cakap itu tidak. Kita sebut gerakan Islam, artinya kita nak mendaulatkan syariat Allah. Nak mendaulatkan syariat Allah, antara fokus yang penting ialah untuk mendapatkan sultah, mendapatkan kuasa, mendapatkan penguasaan. Daripada situ kita menyertai politik. Daripada situ kita menyertai politik. Bukan bermakna politik itu segala-galanya. Salah takrif jugalah yang akhirnya timbul satu ketika isu dalam negara kita baru ni, nak lantik timbalan presiden sebagai timbalan presiden di kalangan non-Muslim. Timbul satu isu, boleh ataupun tak boleh nak pilih, nak lantik timbalan presiden dari kalangan non-Muslim. Ya, jawapan boleh tak boleh bergantung bagaimana kita menanggapi PAS. Kalau kita tanggap PAS sebagai gerakan Islam, jawapannya tak boleh. Tapi kalau kita tanggap PAS ini sebagai parti politik, jawapannya boleh. Contoh, dia ambil pendekatan apa yang dilakukan oleh Hizb Al-Hurriyah wal-Adalah di Mesir. Parti yang telah disertai oleh Ikhwan dan menang besar dalam pilihan raya peringkat Mesir baru-baru ini. Parti itu naik presidennya adalah seorang Kristian Kipti, non-Muslim. Dia ambil seorang Kristian Kipti.
Lalu dia kata kalau Ikhwan boleh, kenapa kita tak boleh? Ini silap. Parti Al-Hurriyah wal Adalah bukan Ikhwan. Parti Hurriyah wal Adalah itu adalah parti politik yang digunakan oleh Ikhwan untuk menjadi platform. Sebab sekian lama dulu Ikhwan tak dibenarkan untuk menyertai politik di Mesir. Sekian lama. Dan Ikhwan juga ditekan, ditindak, pemimpinnya ditangkap dan dibunuh. Persepsi yang dibina di kalangan rakyat ialah Ikhwan ini sebagai gerakan pelampau, teroris dan seumpamanya. Sebagai langkah awal untuk tidak drastik, Ikhwan dia menyertai parti yang telah sedia ada. Ada yang masuk Hizbul Amal, ada yang masuk Hizbul Adalah wal Hurriyah untuk membuka sayap perjuangan itu. Jadi oleh kerana parti itu adalah parti politik yang gerakan Islam ialah Ikhwan. Ikhwan itu gerakan Islam. Orangnya turun ke parti ini untuk bertindak sebagai jabahatus siyasiyah, sebagai jabahah ataupun sebagai platform politik. Maka platform politik ini tak mapalah terdiri dari kalangan non-Muslim untuk bincang strategi politik. Tapi Ikhwan ini sebagai gerakan Islam ada tak timbalan Syiah dia ke, ataupun timbalan sayap pemuda dia ke, terdiri di kalangan non-Muslim? Tak boleh. Sebab gerakan Islam nantinya mesyuarat dia akan bincang tentang strategi perjuangan Islam. Macam mana kita nak mesyuarat strategi perjuangan Islam berdepan dengan kufar, berdepan dengan strategi musuh ada non-Muslim dalam tu sebagai timbalan presiden pula tu. Harian tu, jawatan kuasa harian. Mana boleh kita nak bincang? Berbeza dengan PAH. PAH ni dia sendiri itu dah gerakan Islam dan dia sendiri menyertai politik. Berbeza dengan Parti Hurriyah wal Adalah, dia ada gerakan Islam di atasnya namanya Ikhwan. Kita di Malaysia tak sama isunya sebagaimana di Mesir. Jadi apabila itu definisi yang kita berikan kepada PAS, maka PAS tak boleh terima timbalan presidennya di kalangan non-Muslim. Oh, kalau begitu kita telah meminggirkan non-Muslim. Bukan begitu. Kita tak pinggir soal muamalah. Soal muamalah, soal hubung baik, soal interaksi, soal komunikasi, soal bagaimana kita mencampuri mereka, itu soal lain. Kita diajar akhlaknya, kita diajar adabnya. Untuk mengeratkan hubungan bina jambatan, kita tubuh kelab penyokong PAS. Kemudian kita upgrade jadi Dewan Himpunan Penyokong PAS. Jadi kita jadi badan yang berasingan tetapi bersatu dalam satu payung. Kita tak boleh ambil dia jadi timbalan presiden ke yang dipertua Pak kawasan ke, tak boleh. Dia tak sesuai kecuali kita bukan gerakan Islam. Dan itu maksud tarikh yang saya betul-betul tarikh itu jelas. Kita boleh jawab banyak isu. Kita boleh jawab banyak isu. Boleh tak kita nak meninggalkan perjuangan Islam ini dulu demi nak menang di Putrajaya ni? Jangan cakap Islam, jangan cakap soal hudud, jangan cakap soal nak tegakkan Islam. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh itu bergantung kepada bagaimana kita tanggap PAS. Kalau kita kata PAS gerakan Islam, jawapannya tak boleh kita pisahkan strategi Islam itu ataupun hasrat untuk meninggikan kalimah Allah, syariat Allah itu daripada perjuangan kita. Tapi kalau kita kata PAS ini parti politik, ya boleh kita buang, boleh kita tak buang bila-bila masa sebab demi kepentingan politik dan strategi politik itu. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita kata PAS sebagai sebuah gerakan Islam, mana mungkin sebuah gerakan Islam tiba-tiba tak nak melaksanakan Islam? Tak boleh. Fitnah yang besar kepada perjuangan Islam, tiba-tiba dia tak nak cakap soal Islam. Oh, dia kata ini strategi untuk masa depan perjuangan kita. Strategi sepatutnya kita kena fikir ke arah nak melaksanakan Islam. Bukan kita fikir strategi ke arah untuk tidak melaksanakan Islam. Itu bukan strategi. Kita ni dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk meninggikan kalimah Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Nabi separuh mati berdepan dengan musuh. Para sahabat ada yang disembelih, ada yang dibunuh, ada yang disula untuk memperjuangkan Islam. Mereka cari jalan bagaimana nak tegakkan Islam sampai mereka terkorban sebagai syuhada. Tiba-tiba sampai giliran kita, kerana kecerdikan dan kepintaran strategi kita cari strategi untuk
tidak melaksanakan Islam supaya kita menang. Tak masuk akal. Patutnya kita kena cari jalan, strategi, atau strategi macam mana sekalipun bagi membolehkan Islam meloloskan diri daripada kepungan musuh dan akhirnya dapat kita tegakkan di atas tanah air kita. Kalau kita terpaksa membayar harga perjuangan itu dengan darah dan nyawa kita sekalipun, kita sanggup dan kita rela, justru syahid menanti kita. Imma nasr wa imma syahadah. Itu bahasa orang berjuang Islam. Bahasa orang mentarifkan PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Tapi kalau kita tarifkan PAS sebagai parti politik, kalau kita bercakap soal hudud, nanti non-Muslim tak sokong kita. Hilanglah undi kita 46%. Di kalangan Melayu akan terpecah dua. Sebahagiannya mau hudud, sebahagiannya tidak mau. Hilang pula 20%. Kalau dah 66% kita hilang undi, sah kita tak akan menang pilihan raya. Oleh kerana kita sebagai parti politik, kita menyintai politik, pilihan raya nombor 1, kita mesti menang pilihan raya. Mau tak mau kita kena ketepikan dulu soal Islam. Boleh? Sebab strategi politik. Sebab kita parti politik. So macam mana kita nak tarik ke parti politik ke gerakan Islam kah? Kalau kita tarik begitu, maka tak ada beza dengan UMNO. UMNO selama ni pun bukan tak nak hudud. Cuma dia kata kita tak sampai masa lagi nak laksanakan hudud. Demi masa depan politik kita, kita tak boleh buat lagi hudud. Kita pun orang Islam, kita tak tolak Islam. Mana boleh kita tolak Islam? Habis itu kenapa tak laksanakan Islam? Belum sesuai. Keadaan tidak kondusif. It's not relevant. Itu ayat UMNO lah. Kita dah dengar berpuluh tahun dulu. Tapi kalau hari ini kita nak bercakap dengan bahasa begitu, apa beza kita dengan UMNO? Apa beza kita dengan UMNO? Dan kenapa kalau tidak ada beza dengan UMNO, kenapa kita masuk PAS? Mahu orang kena pecah, kena tukar. Lebih masuk UMNO. Untung-untung dapat projek balak 3 batang, okey lah. Tarif berkait dengan apa itu PAS. Apabila kita faham itu, masa ambil belum lagi. Baik, apabila kita sudah memahami itu PAS, maka kita kena tahu kita menyertai PAS ini adalah kerana untuk menegakkan Islam. Ada banyak punca dan sebab kenapa orang menyertai PAS. Kalau kita baca dalam Syed Hawa punya kitab apa, Jundullah, dalam kitab Jundullah, dia akan sebut kepada kita senario orang menyertai jamaah Islam. Ada yang masuk PAS kerana individu, dia minat Tok Guru Ajadi, dia minat Tok Guru Ni Hadis, dia minat kalau dulu arwah Pak Fadil Noh, ataupun dia minat Mak Abu bangun. Akhirnya dia masuk PAS. Dia intimak ni kerana dipanggil intimak syakhsi, intimakkan individu. Ketika dia beli harakah pun dia bukan nak baca, dia cari gambar. Ada gambar Mak Abu ada. Dia tengok gambar tu buat jadi puas hati. Sebab dia menyertai PAS kan individu tersebut. Bahaya, ada risiko. Intimak ni rapuh. Pernah berlaku dalam sejarah orang menyertai PAS kerana Nakhai. Ingatlah Nakhai. Nakhai ini pernah jadi naib yang dipertua PAS, ataupun kalau kita sekarang naib presiden lah, naib presiden. Pernah menjawat jawatan yang tertinggi dalam parti sebagai naib yang dipertua PAS. Sekarang naib presiden lah dia punya jawatan. Ada orang masuk PAS kerana Nakhai, sebab Nakhai ini hebat. Pernah saya menyertai tamrin Ustaz Nakhai. Dalam satu tamrin, ucapannya, pidatonya, dia bentak kata kerja. Tak kurang daripada, maksud saya budak-budak lagi lah, umur dalam 17-18 tahun gitu. Menyertai tamrin. Ucapan dia dalam satu siri pembentangan tak kurang daripada 10 atau 15 kali perkataan syahid. Tuan-tuan, kita mesti berjuang hingga ke titisan darah yang terakhir. Kita mesti syahid, 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 syahid. Meremang guru umur kita berkata.
Hebat. Tahu-tahu dia syahid dulu, meninggalkan perjuangan. Ramai orang masuk PAS kerana hebatnya. Tapi risiko dia, apabila dia keluar PAS, orang yang masuk PAS kerana kain itu akan keluar PAS sekali dengan dia. Akan keluar PAS sekali dengan dia. Dulu Dato' Asri muda bekas yang dipertua PAS ataupun presiden PAS bahasa sekarang, Dato' Asri almarhum. Hebatnya Dato' Asri ni, ayah saya cerita, ayah saya ni bodyguard Dato' Asri masa tu. Ayah saya cerita, dia kata hebatnya Dato' Asri ni, orang tua-tua selalu cakap, dia kata kalau Asri berpidato, burung lalu berhenti sejenak. Burung sedang terbang berhenti sejenak untuk menghayati kehebatan dan keindahan bahasa yang digunakan oleh Dato' Asri muda. Hebatnya dia berpidato. Jarang pun nak cari pemidato masa tu. Zaman-zaman dulu cari pemidato yang hebat ni jarang. Tiba-tiba dia hebat berpidato sehingga ramai orang masuk PAS. Apabila dia keluar PAS, ramai orang ikut dia. Yang mana masuk PAS kerana dia tu akan keluar sekali dengan dia. Sebab dia menyertai PAS kerana Asri. Asri keluar, dia keluar. Narai keluar, dia keluar. Itu risiko orang masuk PAS kerana individu. Ada intima, kata saya awak, ialah intima maslahi, kerana kepentingan. Dia masuk ni kerana ada kepentingan tertentu. Macam-macam lah kepentingan ni. Dia ada kepentingan-kepentingan dia. Contoh satu ketika dulu, kalau saya masih ingat, zaman kita ada Kohila, satu sayap ekonomi kita, satu koperasi yang telah berkembang, dan pengurusi dia mendapat pengiktirafan sebagai pengurus koperasi terbaik Malaysia. Dan dia punya peningkatan bonus, dividen yang dibayar kepada anggota koperasi ini sangat tinggi. Ramai orang nak melabur dalam Kohila. Syarat nombor satu nak melabur Kohila, kena jadi ahli Kohila. Syarat nak jadi ahli Kohila mesti ahli KAF. Maka berbondong-bondong masuk KAF. Muka yang memang atas bawah, kiri kanan depan belakang UMNO kotor. Muka wajah dia tu memang UMNO ortodok. Misal mentik kata gitu, ahli PAS. Sebab nak masuk Kohila, ramai masuk. Berjumpa di markas musim-musim muktamar. Tengok dia, tak ada rupa PAS. Dia PAS ni dia ada rupa yang tersendiri. Tak selipu lah. Kita jumpa ke RNR, kita tahu dia PAS ke UMNO. Sekilas riak di air, aku tahu kau PAS atau UMNO. Maknanya begitu. Kita boleh tengok air muka juga ni PAS. Air muka macam ni UMNO. Gelap pucat, ni UMNO. Contohlah contoh. Muka macam ni, gaya-gaya macam ni, pakai macam ni tak boleh. Ni habis dia ada dia punya syakal, dia punya penampilan yang boleh kita kenal. Soalan dua lah kalau kita teka salah. PAS kan? Tak adalah, saya ahli UMNO seumur hidup. 1000 seorang lah bang kali. Gaya-gaya macam PAS, rupanya UMNO seumur hidup. Contohlah. Baik. Kita boleh kenal watak. Kita boleh kenal watak. Tapi dia ni masuk bahkan kepentingan. Takdir Allah berlaku kemerosotan ekonomi. Down. Kohila jatuh. Dividen tak dapat dibayar. Bonus tak dapat dibayar. Bukan setakat bonus dan dividen, dengan pokok-pokok habis. Tak ada nak bayar. Jam. Akhirnya dia buat tahu. Saman Kohila. Marah pada PAS. Keluar PAS. Pasal apa? Pasal dia masuk PAS kerana Kohila. Bila Kohila down, dia pun keluar PAS. Rapuh penyertaannya. Kenapa? Kerana kepentingan tertentu. Ada yang masuk PAS ni kerana dia panggil kecenderungan, intima ul-afawi. Dia kecenderungan dia. Dia suka, dia minat orang pakai kopiah. Dia minat tengok pakai tudung labu, seronok, sejuk hati mandang. Dia masuk PAS. Dia masuk PAS.
Takdir Allah satu hari dia pergi airport ke, dia pergi mana ke, dia berjumpa dengan pemimpin PAS tak pakai kopiah. Alamak, apa pemimpin PAS tak pakai kopiah? Dia sudah jelek, dia sudah tension sebab dia masuk PAS kerana kopiah. Tiba-tiba pemimpin PAS tak pakai kopiah, dia tension. Dan ini bukan rekaan, ini betul-betul pernah berlaku. Saya berjumpa dengan seorang ahli UMNO. Dia keluar UMNO nak join PAS. Saya tanya, kamu ni, aku kenal kamu ni, memang piau punya UMNO lah, kau punya UMNO lah, tapi pasal apa nak masuk PAS? Dia kata, Ustaz, saya tak ada sebab lain. Terus terang saya cakap. Satu hari saya pergi ke himpunan Agung UMNO. Saya masuk toilet, saya tersumpah dengan pemimpin tertinggi UMNO. Saya tak cakap siapa dia, Ustaz. Pemimpin tinggi UMNO kecil diri, Ustaz. Saya tak boleh terima. Kecil diri, kerana kecil berdiri. Dia keluar UMNO, tengok tu. Dia sebenarnya sebab ni tak perlu besar-besar, tak perlu. Kenapa kamu masuk PAS? Saya masuk PAS setelah saya khatam 40 buah kitab. Dan saya nampak kehebatan Islam. Lalu saya menyertai pada. Dia sebab ni kadang-kadang kecil je. Contoh rumah tangga. Punyalah nak menikah 15 tahun. Ngorak saja 5 tahun. Bertunang. Lepas tu kahwin. 15 tahun dah bina mahligai. Bahagia. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala 15 tahun tu tak dapat anak. Dapatlah anak. Allah Ta'ala bagi anak. Makin eratlah hubungan rumah tangga dia, kerana dikurniakan cahaya mata. Tapi rupa-rupanya cahaya mata tu menyebabkan berlaku perceraian. Sebab apabila anak tu menangis tengah malam, isteri dia dah penat seharian, dalam pantang pula jaga anak. Dia kejut suami dia, bang, bukalah lampin anak tu, anak dah bising nangis. Anak awak, dia kata ke isteri dia. Anak saya bukan anak awak juga. Ada gaduh. Mula-mula kek kain lampin. Kejut suami kata kalau macam tu juga. Saudara pergi ke Jabatan Agama, tanya antara kes perceraian antara yang banyak ialah kerana kek kain lampin. Memang tak masuk akal bagi kita 15 tahun bina kebahagiaan, hanya sehelai kain lampin busuk itu rumah tangga pecah, rumah tangga berdelai. Ya, sebab tak semestinya besar. Ada orang keluar PAS setelah dia tengok pemimpin dia tak pakai kopiah. Kerana nawaitu dia masuk PAS baru ni ialah kerana kopiah. Saja aku menyertai PAS ini kerana kopiah. Bila pemimpin tak pakai kopiah, dia keluar PAS. Sebab apa? Sebab kecenderungan dia kecenderungan dia hilang. Dia menyertai PAS ni, kecenderungan dia minat. Pimpinan pakai kopiah, pimpinan pakai serban, pimpinan muslimah dia pakai tudung apa, dia jadi suara dia masuk PAS. Tiba-tiba dia tak bertemu. Dia tengok muslimah pakai tudung suara. Tiba-tiba hari ni muslimah tu dia pakai tudung, pusing. Angkat ke atas, cocok ke sini, tarik ke bawah, lekat ke sini. Dia punya pusing dia tu 18 hari. Bukan tudung budak lagi dah, tudung 18 hari. Akhir sekali dia kata, kalau macam ni keluar PAS. Contoh. Ini semua disebut dalam kitab, dalam Jumlah. Ada yang masuk PAS ni kerana spontan. Dia pun tak tahu pasal apa. Irtijari. Dia masuk PAS. Orang tanya pasal apa masuk PAS? Saya pun tak tahu. Tahu PAS dah. Ini gerak je kan. Dia ingat-ingat PAS dah. Memang kita cek-cek rupanya sungguh. Ayah dia PAS, mak dia PAS, dia tu beranak dalam markah PAS. Punya memang keluarga dia tu memang keluarga PAS. Jadi dia pun tak tahu pasal apa masuk PAS. Dia sedar-sedar celek-celek mata faham-faham tu, dah PAS dah. Jadi tak ada jawapan bagi dia. Kita tanya kenapa kamu menyertai PAS? Tak tahu kenapa. Ini dia spontan. Orang macam ni bila-bila masa saja dia boleh keluar PAS. Pasal apa? Sebab dia pun tak tahu, tak ada pegangan, tak ada prinsip, tak ada apa yang dia nak gantung, tak ada apa yang dia nak pegang. Baik, kalau begitu saya awal kata yang
betul-betul kuat, kukuh penyertaan dan gerakan kita ini untuk apa? Dia kata intima al-aqidi wal masir. Maknanya penyertaan itu mesti kerana akidah dan penyertaan yang tidak bermusim, penyertaan yang apa panggil abadan, la marhalatan, suatu penyertaan yang tidak bermusim. Bukanlah musim pilihan raya aja semangat. Setengah-setengah kita begitu. Musim pilihan raya ada penuh kat markas. Buat perabi biskut. Penuh dekat markas musim pilihan raya. Lepas pilihan raya, beribu-ribu. La salah wala kalah. Tak mana dia pergi. Dah kita panggil program pun pergilah dulu, nanti kita follow ke belakang. Dia kata, kita dah sampai 3 jam nak balik dah. Tak sampai lagi dia. Jadi biasa begitu. Kat pilihan raya penuh dalam markas. Dia hanya bermusim kat pilihan raya. Baik. Kata saya awal tak boleh. Dia mesti kerana akidah. Jadi saudara, macam mana kita nak letak pelibatan kita dengan PAS kerana akidah setelah kita menyedari bahawa kita menyertai PAS ni adalah sebagai sebuah gerakan Islam yang memperjuangkan agama Allah. Dengan itu kita dapat pahala. Kita berasa dapat pahala dan kita yakin pelibatan kita kerana perintah, masukkan akidah itu kerana perintah daripada Allah. Allah yang suruh wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah kamu dengan harta kamu, dengan jiwa kamu. Yang sedemikian itu jauh lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu mengerti. Jadi kita menyertai perjuangan ini untuk jihad, untuk perjuangan berasaskan kepada perintah Allah, bukan pilihan. Bukan kita pilih ni. Tak apalah, daripada lapar-lapar tak ada program, PAS lah. Belakang kampung kita ni pun tak ada parti lain, PAS dia ada, PAS je lah. Contoh macam tu, dia pun macam tak ada pilihan gitu. Kalau ada PPP boleh tak masuk PPP pun tak ada kampung ni, ada PAS contoh. Dia pun untuk PAS. Baik, ini problem. Bukan kerana akidah. Penyertaan mesti kerana akidah. Apabila penyertaan kerana akidah, datanglah bagaimana gelombang, bagaimana cabaran, bagaimana ancaman, maka insya-Allah dia tidak tergugah dan dia tetap istiqamah dengan perjuangan Islam yang didokong. Wallahu a'lam. Itulah 2 poin yang saya bawa untuk mukadimah pertemuan kita pada malam ini. Dalam suasana yang agak keletihan. Letih.